Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meneliti keperluan yang dimohon oleh Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permai-Jaya. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awasani berkata antara permohonan yang diutarakan termasuk keperluan penambahan mesin dialisis memandangkan pusat tersebut menerima ramai pesakit termasuk dari luar Bandar Miri. Jelasnya pusat itu memiliki 40 mesin dialisis yang boleh digunakan setakat kini. Saya melawat juga di ruang rawatan dialisis sebentar tadi, di mana kita dapat melihat pesakit-pesakit datang bukan hanya sekadar di sekitar Permai-Jaya ataupun Senadin, tetapi ada yang datang sejauh di Bintulu dan terpaksa menetap di Miri untuk mendapatkan rawatan, dan juga ramai pesakit-pesakit daripada Merudi, daripada kawasan Baram dan juga di kawasan saya di Subis, Berkenu pun datang untuk mendapatkan. Maka saya lihat kewajaran pertambahan mesin dialisis yang dipohon oleh Bulan Sabit ini perlu dipertimbangkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke pusat dialisis tersebut yang turut disertai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di Miri pada petang Sabtu. Dalam hal itu, jelasnya KKM melalui Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta CKAPS juga akan menilai permohonan pembaharuan lesen pengoperasian bagi pusat dialisis berkenaan yang dianggap sebagai isu birokrasi. So kita akan melihat dan juga menilai berkenaan tentang permohonan-permohonan tersebutlah untuk memudahkan, dan juga sikap memang kita lihat perlu melakukan sedikit transformasi untuk mempermudahkan proses-proses permohonan dan juga pembaharuan lisens di masa-masa akan datang. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Sibuti itu berkata KKM telah diarah untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas bagi meneliti penurunan kuasa dan perkongsian kuasa berkaitan hal ehwal kesihatan di peringkat Sarawak. Menurutnya, arahan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Katanya satu kertas putih telah dikemukakan bagi konteks negeri ini sejajar dengan kertas putih kesihatan yang telah dibentangkan dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Di peringkat negeri Sarawak, mereka juga turut telah mengemukakan satu kertas putih dalam konteks ruang negeri Sarawak yang akan kita bawa berbincang untuk kita sama-sama dalam konteks kertas putih yang baru dibentangkan pada minggu lepas. Dan juga sudah pasti kita memohon agar lebih banyak otoriti diberikan kepada peringkat pengurusan negeri Sarawak untuk memutuskan beberapa perkara. Contoh dia seperti apa yang berlaku di pusat dialisis ini, tanpa melalui CKAPS di Putrajaya, penurunan kuasa diberikan kepada CKAPS negeri untuk membuat pemantauan dan juga kelulusan. Tambah Lukan Isman lagi, ia akan dapat membantu dalam mengurangkan kos selain pihak pengurusan CKAPS Sarawak akan lebih memahami situasi di peringkat negeri. Berita seterusnya, konvoi Kemarahan Sarawak Merdeka meneruskan perjalanan dari Stadium Tertutup Sibu ke Batu Burak Bawang Asan sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Acara pelancaran konvoi disempurnakan dengan pelepasan belon-belon ke udara diikuti simbolik flag off oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka Datuk Dr. Anwar Rapai di perkerangan stadium tersebut pada jam 10.10 pagi Ahad. Turut bersama beliau ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Michael Tiang Mingti, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hicangki, Presiden Bahagian Sibu Wong Hisieng dan Div kenemaan yang lain. Sebanyak 45 peserta konvoi tetap diikuti 95 peserta konvoi bahagian telah berlepas menggunakan kenderaan agensi masing-masing termasuk motosikal berkuasa tinggi. Ditemui selepas pelancaran tersebut, Datuk Dr. Anwar berkata, inisiatif konvoi yang merupakan sebahagian daripada acara sambutan 60 tahun kemerdekaan ini mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan penduduk Sarawak. Datuk Dr. Anwar dalam masa sama turut merasmikan pameran digital di Stadium Tertutup Sibu. Beliau diiringi div kenemaan lain juga meluangkan masa lebih kurang sejam bagi mengunjungi setiap ruangan pameran yang disediakan. Manakala program Sibu Kitchen mempamerkan pelbagai jenis produk makanan serta minuman dan juga hasil kraft tangan untuk dijual kepada orang ramai yang mengunjungi Stadium Tertutup Sibu. Penganjuran program tersebut bersempena dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Mingti pada Sabtu.
Beliau ketika ditemui media berkata program ini berjaya menyediakan ruang latihan kepada usahawan tempatan untuk memperkenalkan kreativiti produk tempatan mereka. Jelas adun perlawan itu, beliau mendapati kreativiti usahawan tempatan menakjubkan seperti pembuatan kek lapis premium dan aiskrim gula apung yang merupakan resipi tempatan. And I was just talking with person in charge of resident of Cebu resident office. I'm so impressed by their products, the local products, some of the merchandise. I think we need to find entrepreneurs corner to design find and design an entrepreneur corner for all these local entrepreneurs to give them some trading rooms for them to really, to bring their whatever they learn, the skill into the market. I find it some of their creativity is amazing. They make even great lapis, premium great lapis ice cream with gula apong, and they make use a lot of gula apong local ingredient to make some new recipes. Some of them even make latte with gula apong. I find it all these young people are very creative. We should provide them entrepreneurs corner for them to really to introduce their creativity to the general public. Ke perkembangan selanjutnya, sambutan Gawai Dayak merupakan platform untuk mengekalkan adat tradisi masyarakat Iban. Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody berkata beliau teruja melihat penduduk kampung yang berpakaian tradisional bagi menyambut tetamu. Ujarnya sambutan perayaan seumpamanya jelas menunjukkan keharmonian dan perpaduan penduduk di kawasan tempatan. Beliau berkata demikian pada majlis ngiling bidai di kampung Eng Sebang, Pelai di Balai Ringin pada Sabtu. Dalam majlis sama, Datuk Seri Doris turut menyalurkan peruntukan kepada Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Eng Sebang Pelai berjumlah RM18,000 manakala Biro Wanita Kampung tersebut menerima peruntukan sebanyak RM3,000. Sambutan yang bertemakan segulai sejalai itu dimeriahkan lagi dengan persembahan karaoke, tarian ngajat dan acara ngetas ronyai. Di Lundu pula, Jabatan Hutan Sarawak menyasarkan kawasan Gunung Pueh diiktiraf sebagai tapak rizab biosfera UNESCO menjelang tahun 2025. Adun Opar Billy Suja memberitahu banyak faedah dapat diperoleh melalui pengiktirafan ini. Jelasnya antara faedah tersebut termasuk mengurangkan kehilangan kepelbagaian biologi, menaik taraf hidup penduduk setempat serta meningkatkan status sosioekonomi dan budaya untuk kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian program promosi Man and the Biosphere dan Heart of Borneo Lundu di Dewan Masyarakat Lundu pada Sabtu. Dalam hal itu, beliau berkata tapak rezerv biosfera boleh menjadi penanda aras atau contoh untuk pembangunan secara lestari di peringkat global. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang meneruskan perjalanan dari Stadium Tertutup Sibu ke Batu Burak Bawasan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.